ke banduan, tapi orang banduan yang dah jadi, kadang-kadang tahanan tu ada tahanan politik, kadang-kadang bukan tahanan jenayah, tahanan-tahanan yang lain, ada tahanan yang baik. Jadi dalam penjara ni tadi, dia kena 6 tahun penjara. Dia kena 6 tahun penjara. Jadi kawan-kawan yang baik dalam penjara ni tanya, menawarkan pada dia, baik, kita cuba diskaunkan tempoh kamu dalam penjara ini sebanyak 3 tahun. Maknanya kamu duduk 3 tahun saja. Dia pun tanya macam mana? Baik, mari ikut saya. Yang baik, kawan yang baik dalam penjara ni tadi, rupanya bawa dia untuk menghafaz Quran. Rupanya dalam penjara di negara itu, ada dalam penjaranya itu program hafaz Quran. Maka ketika dia hafal Quran, dia tak semayang lagi. Walaupun hafal Quran, tapi dia tak semayang lagi. Jadi dia hafal, dia ikut saja. Program tu dia kata dia ikut saja. Dia pun tak tahu apa tujuan hafal Quran. Tapi dia hafal. Dia hafal. Maka sampai kepada satu ayat daripada surah Al-A'raf. Ada beberapa ayat daripada surah Al-A'raf ini yang menyebutkan tentang syurga, neraka. Kemudian masuk dalam jiwa dia. Masuk ayat-ayat yang dihafal ini dalam jiwa dia. Dia rasa disedar, dan dia rasa kerdil, dan dia rasa hancur luluh diri dia daripada seorang yang samsing. Dia rasa bertaubat kepada Allah, dan dia taat kepada Allah. Sejak daripada itu dia semayang. Dia semayang dan dia baca Quran, dia teruskan hafalan dia. Maka dipendekkan cerita, banduan ini akhirnya selesai menghafal Quran di dalam penjara. Sehingga bila mana di dalam penjara, dia sering menjadi imam. Menjadi imam bersama dengan banduan-banduan. Maka akhirnya daripada 6 tahun dia penjara tadi, warga penjara itu mendapati dia ni berkelakuan baik, maka dia bebaskan. Masa dia 3 tahun dia dah bebaskan. Lagi 3 tahun dia dah bebaskan. Tapi dia kata, wahai warga, izinkan saya duduk sini lagi, kerana saya mengenal Islam di sini. Saya mendapat Quran di sini. Saya nak duduk sini lagi. Dia kata, tak boleh. Izinkan saya jadi imam di sini. Tak boleh. Kalau kau nak jadi imam, pergi kat luar. Nanti masa-masa semayang datang jadi imam sini. Lepas itu dia pun keluarlah. Dia keluar dan dia selesaikan untuk dapat sijil hafalan dia tu. Dan akhirnya dia ini menjadi pengerusi persatuan Quran di satu daerah. Ketika mana dia ajar-ajar tu, datang dia punya qadhi yang memutuskan dia tu tak terbunuh tadi tu. Datang di situ dan belajar dengan dia. Belajar qiraatul Quran dengan bekas banduan ni yang telah jadi syekh Quran. Apa yang kita nak sebut di sini, bahawa kesan Quran itu, dia bukan sahaja untuk orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang luar biasa, orang yang rasa putus asa dengan Allah, juga dengan Quran itu akan berjaya untuk dia menyelamatkannya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kisahnya tadi, bahawa dia rasa tidak ada pengharapannya kepada Allah. Dia hafal buta tak tahu, tapi dengan berkat Quran itu, dia terus sampai satu ketika Allah mengetuk pintu jiwanya sehingga dia bertawad kepada Allah, sehingga dia dapat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi satu cerita saya nak ceritakan tentang pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang bahaya bahan-bahan ini, bahan lincah ini. Ada satu kisah rupanya diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Hasan, seorang Syekh Arab ini, pendakwah Arab. Satu hari dia rupanya kisahnya itu seorang pemuda. Pemuda ni, dia ini memang orang yang teruk. Ni cerita yang lain yang bukan banduan ni tadi. Ni dia memang orang teruk. Jadi dia kata masa dia muda, masa sampai sekarang ini, dia tak pernah semayang. Kalau orang puasa, dia tak puasa. Dan setiap malam dia akan berzina dengan perempuan-perempuan. Tak kira malam puasa ke malam tak puasa, dia ni orang kaya. Dia akan ada dia punya pekerja-pekerja dia yang akan buat main perempuan-perempuan untuk dia berpoya-poya dengan perempuan ni pada setiap malam. Tak kira malam puasa ke malam tak puasa, dia poya. Satu hari pembantu-pembantu dia tu buat main perempuan. Dia tengok-tengok dia tak berkenan. Dia bawa balik, dia hantar balik perempuan ni kat rumah dia. Jadi dia suruh cari yang lain.
Jadi sambil cari-cari yang lain tu, dia duduk kat bilik dia tu, dia pun buka internet dia, dia pun tengok cerita-cerita yang tak elok, cerita-cerita lucah dan sebagainya. Jadi dia buka-buka channel-channel tu, tiba-tiba dia terbuka satu segmen ceramah Syekh Muhammad Hasan ini. Jadi Syekh ini dapat cerita daripada orang itu sendiri. Syekh Muhammad Hasan ini rupanya orang tu dia tekan channel tu. Memang ditekan tu dia confirm channel yang tak elok. Tapi keluar gambar ataupun cerita atau video Syekh Muhammad Hasan ni tengah berceramah tentang bahaya zina. Betul-betul dia dapat. Jadi bila dia dengar tu, dia pun insaf. Akhirnya dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bekerja, dia buat main perempuan yang kedua tadi tu, dia pun suruh bawa balik dan sebagainya, dan dia bertaubat pada Allah Taala bersungguh-sungguh, dan dia jadi orang baiklah lepas tu. Kisahnya tu. Maksudnya Allah Taala nak bagi hidayah kepada orang ni macam-macam cara. Macam orang yang jahat-jahat ini, tentu mungkin ada kebaikan-kebaikan yang dia buat, sehingga kan dia boleh sempat dia bertaubat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum lagi dia itu mati. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini salah satu daripada bahan cerita-cerita yang kita boleh mengukuhkan sifat-sifat rasa muraqabatullah Subhanahu Wa Taala ini sekiranya kita sentiasa menyuburkannya. Kalau benda-benda yang ada dalam diri kita ini, benda-benda baik itu kita subur-suburkan, insya-Allah dia akan membantu kita. Satu lagi cerita yang Ustaz nak ceritakan tentang benda ni juga, tentang merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ada satu kisah seorang pemuda ini, dia dah ada anak dah. Dia ada anak, tapi malam-malam dia suka tengok benda-benda tak elok ni. Satu hari masa dia tengok tak elok tu, anak dia terjaga. Anak dia pun ternampak apa yang ayah dia tengok. Lepas tu anak dia pesan, wahai ayah, bertakwalah kamu pada Allah. Jadi ayah dia tadi, anak dia tu, anak perempuan dia pun sayang dan sebagainya. Dia pun rasa macam dia bertaubat lah. Dia pun terasa macam kesalahan dia dan dia bertaubat. Kemudian dipendekkan cerita, itulah pagi subuh tu dia pergi sembahyang subuh dan terus bertaubat kepada Allah Taala. Dan kemudian dipendekkan ceritanya, anak perempuan itu jatuh sakit lalu mati, meninggal dunia pada hari itu. Bila meninggal dunia tu, dia sendiri yang pergi masukkan dalam liang lahat, dan dia macam rasa menyesal lah. Anak yang telah memberikan dia kesedaran ini tadi telah meninggal dunia. Jadi Allah Ta'ala nak bagikan kesedaran itu, tidak kira dengan cara apa. Itu hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sebutkan sikit lagi bagaimana cara kita nak kukuhkan muraqabah ini. Yang pertama, kita mendekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, kita mengisytiharkan perdamaian dengan Allah. Macam masa bulan Ramadan lepas kan kita dah berdamai dengan Allah, kita dah melaksanakan benda-benda yang baik, maka teruskan benda-benda baik itu. Sibukkan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Kita kena sibukkan anak-anak kita, diri kita sendiri dengan aktiviti yang berfaedah. Kalau kita ini tak berfaedah, kalau kita tak buat benda faedah, nanti kita akan termasuk ada ruang untuk kita melaksanakan benda-benda yang tak baik ini. Salah satu daripadanya, benda yang berfaedah juga adalah yang Ustaz sebut tadi, tentang hafal Quran. Jadi tuan-tuan, jangan rasa hafal Quran ini untuk orang yang hebat-hebat saja. Sebenarnya kalau kita tak hafal semua, tapi kita ada niat nak hafal, kita insya-Allah kalau kita mati, kita dapat pahala hafal kerana niat kita. Jadi sekarang kita mulakan, anak-anak kita teruskan, kita galakkan supaya mereka menghafal atas kemampuan mereka sendiri. Supaya kita hafal Quran ini, selain dari membendung diri kita dan merasakan pengawasan Allah, menebalkan rasa pengawasan Allah dalam diri kita, apabila kita menghafal Quran, maka dia juga akan memberikan kebaikan-kebaikan, mendisiplinkan anak-anak, mendisiplinkan diri kita sendiri. Sentiasa kita melafazkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Buat janji pada diri sendiri untuk jauhi bahan-bahan yang tak elok. Jika gagal, jangan putus asa. Kalau kita tergagal, kita terlihat ataupun dan sebagainya, kita mengulangi dosa itu lagi, jangan putus asa. Terus kita bertaubat pada Allah lagi. Terus lagi kita bertaubat, terus lagi kita bertaubat, terus lagi kita bertaubat, dan bermohon serta berdoa
kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat lepaskan diri kita ini daripada benda-benda yang tak baik ini. Jadi secara akhirnya bahwasanya apabila kita merasakan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kehidupan kita akan sejahtera. Kita tidak akan rasa gusar, kita tidak akan rasa bersalah. Kerana orang yang sentiasa melaksanakan dosa-dosa kepada Allah ni, dia akan sentiasa merasa bersalah. Sentiasa merasa bersalah dan tidak tenang kehidupannya. Sebenarnya kelazatan yang dia lihat, kelazatan ataupun dosa-dosa yang dibuat tu walaupun lazat sebentar, tetapi dia punya kepahitan itu, dia punya bisa itu lama. Jadi itu sajalah yang saya dapat sampaikan. Apa yang saya nak sampaikan ini adalah tentang kita meningkatkan rasa pengawasan Allah terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita. Juga kita kena suburkan, rasakan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita. Itu pasal ada seorang ulama namanya Abdullah bin Sahal At-Tastari. Abdullah bin Sahal At-Tastari ni kisahnya rupanya bapa saudara dia. Bapa saudara dia mengajar dia satu lafaz, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Sila baca dengan saya. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan kerja buatku. Jadi Abdullah bin Salah At-Tastari ni ketika dia kecil, bapa saudara dia ajar perkataan ni. Dia pun ulang sampai dia besar sehingga menjadi ulama besar. Apa yang diulang itu ialah rasakan penguasaan Allah. Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan segala kerja buatku. Bila dia ulang sehingga dia meresap dalam jiwa dia. Kalau dia sentiasa merasakan penguasaan Allah, takkan tergamak dia nak melakukan benda-benda yang tak elok. Jadi itu tadi tu macam mana ulama-ulama zaman dahulu kala ini mentarbiah, mendidik anak-anak saudara dia dengan pengawasan, dengan hakikat-hakikat keimanan, hakikat-hakikat muraqabatullah, hakikat merasakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk anak ini tumbuh dengan baik menjadi manusia yang berguna kepada dunia dan kepada masyarakat. Jadi kita akhir sekali kita jangan lupalah berdoa, doa kepada Allah, kerana doa kita ni penting. Kita sentiasa berdoa kepada Allah agar kita ini dapat berjaya menjadi orang yang muraqabatullah sehingga kita mati dan kita dapat menjauhkan diri dan anak-anak kita daripada benda-benda yang tidak baik yang ada di dalam masyarakat. Dan kita juga kena mengingatkan masyarakat supaya kita sentiasa bertaubat dan merasakan muraqabatullah. InsyaAllah dengan itu maka masyarakat kita akan baik dan akan sempurna dan akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghairal dhalin wa la mudillin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zakki anfusana anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.